Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya dan share ramai-ramai sebab shadow ban berterusan dan makin meningkat, sedang berlaku ya. Dan sertai Telegram saya, jangan lupa, iaitu Regi J. Siri Taudin. So, saya cuma nak ulas sedikit berkenaan dengan satu kenyataan yang telah dibuat oleh PMX hari ini. So, apabila ditanya berhubung dengan penemuan Merdeka Center yang secara amnya mendapati berdasarkan sejumlah responden mendapati penerimaan terhadap kerajaan ni jatuh teruk berbanding dengan tinjauan yang diperbuat dulu, dan juga majoriti rakyat berasakan kerajaan tidak bergerak ke hala yang betul. PMX telah berkata dia menggambarkan dia tidak hirau ya, tinjauan Merdeka Center. Dia kata hanya berdasarkan 1,000 lebih responden. Dia kata dia perlu rujuk kepada 32 juta rakyat Malaysia. Baik. Pertama ya, saya rasa PMX tidak faham kaedah-kaedah statistik. Okey. So kaedah-kaedah statistik adalah digunakan oleh bidang saintis. Dulu saya pun banyak pakai, dan juga bidang sastra, khususnya dalam bidang sains sosial mahupun sains politik sebenarnya. Tapi sains politik ni sebenarnya cabang daripada sains sosial. So contohnya di banyak universiti sosial, kaedah perkara-perkara berkait dengan sosial ni dianggap juga sebagai sains, dan kaedah statistik banyak digunakan. Khususnya apabila membuat tinjauan, dia akan gunakan instrumen-instrumen. Bagi mereka yang dari bidang sains mahupun pernah gunakan kaedah statistik, you know what I mean lah, instrumen-instrumen. Dan ini termasuklah satu cara mengetengahkan soalan dan cara mendapatkan reaksi ya, dan juga kaedah persempelan. Nah, kaedah persempelan ini penting kerana tidak mungkin untuk satu-satu tinjauan meninjau dalam tempoh tertentu, dalam tempoh masa yang singkat, seluruh rakyat Malaysia. Jadi dia ambil sampel yang difikir mewakili rakyat Malaysia. Now, PKR, DAP semua telah bergantung kepada tinjauan-tinjauan sebelum ini oleh berbagai pihak. Ada di antaranya yang rapat dengan PH, khususnya di Selangor. Dan mereka mewar-warkan tinjauan-tinjauan ini. Pada ketika itu tiba sampel dia nampak macam faham cara tinjauan dibuat. Tetapi tiba-tiba sekarang ni PMS nampak macam tidak faham cara tinjauan dibuat. 1,200 mahupun 1,000 mahupun 800, jika tinjauan dibuat dengan cara betul, boleh mewakili majoriti rakyat Malaysia. Dan apapun, bila kita tengok secara am tinjauan Merdeka Center, ia membayangkan hakikat sebenar. Cuma saya meragui cara tinjauan dibuat bukan dari sudut angka yang diberi itu tidak betul, tetapi ianya tidak tepat pada jangkaan saya. Lari sikit kerana tahap penolakan jauh lebih buruk berbanding dengan apa yang Merdeka Center laporkan. So anyway, sikap PMX ya, cara dia reaksi dia kepada tinjauan ni menunjukkan satu sikap yang tidak baik pada seorang Perdana Menteri, iaitu tidak boleh terima hakikat, atau tidak mahu mengendahkan atau tidak mahu mempertimbangkan hakikat yang ditawarkan oleh Merdeka Center. Saya tidak pernah membuat live, walaupun saya tidak setuju, tapi saya kata Merdeka Center talking nonsense, saya tidak pernah. Okay. So kalau PMX berpendapat hendak dapatkan maklum balas dari 32 juta, jadi saya sarankan jangan buang masa, jangan lengah-lengahkan masa lagi. Buka satu saluran yang boleh dipercayai untuk melakukan tinjauan dalam contohnya 2 hari. Dan pelbagai saluran media sosial boleh digunakan.
dan buat referendum rakyat untuk mendapat feedback rakyat. Saya dah tahu keputusannya, saya tak payah buat. Saya sarankan semua pengguna media sosial, setiap saluran media sosial ada option dia untuk membuat poll ataupun undian. Semua yang duk dengar ni, semua buat undian masing-masing. Dalam tempoh 24 jam, lihatlah keputusannya. Cuma tanya dua soalan je. Adakah anda terima PMX, cara pentadbiran PMX? Adakah anda rasa, dan soalan kedua, adakah anda rasa negara sedang dipacu ke hala yang betul oleh PMX? Dan anda tengok jawapannya. Beri option ya atau tidak. Anda semua yang duk dengar buat. Di situ saya rasa rakyat Malaysia boleh lihat keadaan sebenar. So it's not so difficult. It is not so difficult. Semua yang duk dengar serta-merta buat tinjauan di saluran masing-masing. Ya. Put a poll option there, undian, benarkan orang mengundi, dan tanya dua soalan. Adakah anda terima PMX atau cara pentadbiran PMX? Mungkin boleh tanya soalan tambahan, adakah anda fikir PMX perlu diganti or something like that. And then tanya adakah PMX sedang memacu negara ke hala yang betul, dan beri dua option ya atau tidak. Anda lihat keputusannya. Kemudian masing-masing boleh screen capture, boleh share. Ya. So I think bila seseorang Perdana Menteri dalam state of denial, ini akan memudaratkan negara. Negara sedang dalam tahap kecemasan, bersempadankan darurat. Krisis makanan, krisis ekonomi, krisis ini, krisis itu, mata wang. Dan sudah ada laporan-laporan daripada UK, Jepun, ya, Nikkei Asia dan macam-macam lagi ya, antarabangsa yang semua telah mengetengahkan perkara-perkara ni dan memberi gambaran, ataupun bukan gambaran, memberi satu ulasan yang betul-betul negatif dan tidak memberangsangkan, ya, iaitu PMX tidak boleh atau peluang tipis bagi dia memulihkan ekonomi negara. Dan mereka menyatakan dengan cepat bahawa dia lebih bertumpu kepada cuba menampilkan menampilkan image yang baik dan sebagainya, tetapi dari sudut dasar, dari sudut kerangka kerja, dari sudut hala tuju, semuanya tidak jelas. Ini saya dah berulang kali beritahu. So PMX kena ambil maklum semua ni, dan bukan deny tetapi membuat penambahbaikan. Okey. Kalau anda deny, maknanya secara tidak langsung anda berfikir awak popular. Saya beritahu terus terang, you are not popular. Majoriti rakyat menolak awak. PH menang atas berapa peratus je sokongan rakyat. Sebenarnya dia menang 81 kerusi, dia tak boleh bentuk kerajaan. So, dan prestasi PH menurun. PRN 6 negeri melibatkan berjuta pengundi, sudah pun mirip referendum rakyat. Kalau PMX kata 1,200 tidak membayangkan, PRN 6 negeri berjuta rakyat. Ya, daripada PH pegang 60% kerusi, PH dengan BN, dia kalih pula Perikatan Nasional pegang 60% kerusi. So itu adalah referendum. Kemudian kita lihat PRK yang berlaku, pengaliran meluas undi Melayu Islam ke hala Perikatan Nasional, itu adalah referendum. DAP tidak menunjukkan sebarang peningkatan, itu adalah referendum. So jika PMX tidak ingin kisah benda-benda ni, maka betul lah orang kata dia ni fikir semua orang sukakan dia, jadi dia hidup dalam dunia sendiri. That is not good. Saya bukan nak kritik PMX dalam soal ni, saya cuma nak beritahu jangan mudah menolak tinjauan-tinjauan, tetapi sebaliknya ketahuilah situasi sebenar dan lakukan perubahan demi rakyat. Ya. So itulah mesej saya. Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.